Tapi Kak Mau tahu tak kat mana rumah dia yang dekat Setiawan tu habis? Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Apa khabar? Hai. Allah, kat luar ni hujan tau. Hujan dah lebat dah, Masya Allah. Rezeki sungguh lah hari ni kan. Rezeki. Alhamdulillah rezeki. Memang rezeki, hujan lebat. So, Kak Ijaz nak bawa jalan sekejap. Hai. Sekarang ni baru nak hujan. Hari ni tengah nak hujan. Sekejap lagi nak hujan lebat ni. Ni pun dah renyai-renyai. So nampak tak hujan lebat ni? Ni rezeki sejuk ni. Sejuk, sangat sejuk. Tengok baru nak hujan, nampak? Tapi hujan rezeki lah ya. Kita kata hujan rezeki no. Hujan rezeki, Alhamdulillah. Kita lama tak hujan, hari ni hujan. So, hai, apa khabar semua? Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Tengah rehat-rehat ya? So, hari ni tengah packing buah cepedak tau. Nak COD. Nak tengok dah cepedak. Tolong tunjuk jap cepedak. Cepedak. Ni dia cepedak ni. Ya Allah, bau keluar peti air. Nampak tak? Atas sikit. Sini. Nampak tu cepedak tu. Ni cepedak kampung tau. Manis sangat cepedak kampung. Ni bukan Kak Izzah punya Ni daripada orang kampung hantar minta tolong jualkan. Kita tolong je lah. Kan? Kita tolong. Ni tengok dia orang tengah packing. Tengah packing. Okey. Sekilo lebih tau tu, sekilo lebih cepedak kampung. Memang manis. So tengok tengah packing tu nak hantar. Apa yang nak tukar hantar ni baru sampai tukar hantar ni. Baru sampai. So dia orang tengah packing. Tak apa, hujan-hujan ni pun kita hantar juga kat dia orang. Sebab apa? Dia orang dah teringin sangat nak makan cepedak Teringin sangat. Kak Izzah dah sebenarnya dah makan dah cepedak tadi tau. Memang manis. Kalau orang Batu Kurau kata tau, manis meleting. Tahu tak manis meleting? Okey, Assalamualaikum. Okey, Kak Izzah boleh nampak aku. Clear tak suara? Tolong komen sikit lah. Like sikit, komen. Dengar tak suara Kak Izzah? Jelas tak? Harap boleh jelas ya. Okey, sebelum tu Kak Izzah doakan semua yang dengar live Kak Izzah ni diberi kesihatan sihat, walafiat, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan semua kita dilindungi daripada Allah SWT daripada bencana Covid. So alhamdulillah hari ni hujan. Lama tak hujan. Best. Rasa macam sejuk je. Dan duduk dalam itu tambah sejuk. So hari ni macam biasa 5.30 Kak Izzah nak share tentang Neglan Sativa boleh merawat hingga ke hujung kaki. InsyaAllah. Okey. Boleh nampak tak? Macam mana? Boleh nampak tak? Yang 25 tu orang punya dah. 25 orang tu punya dah. Asingkan siap. Allah, tiba-tiba ada orang order ayam Bismi organik 50 pack. Customer order ayam organik Bismi 25 pack. Dia kata nak pergi sekolah-sekolah tahfiz nak makan kan. Jadi tengah prepare lah tu nak hantar. Sebab sekolah tahfiz dia nak makan sumber air daripada yang 100% orang Islam kita buat. So alhamdulillah rezeki. So baru sampai je ayam ni. So besok dia akan collect 25, lebih kurang 30 lah. 30 pack ayam Bismi yang tidak dicucuk, yang tak ada hormon, yang tak ada vaksin, dan memang halal, 100% halal. Memang terpelihara orang Islam yang sembelih dan di ladang yang tak ada orang panggil apa, ayam tu diternak dengan cara yang elok,
tak dicucuk. Ayam tak dicucuk, tak divaksin, tak dihormonkan, makanan tak ada hormon. Alhamdulillah. Kak Iza cuba nak bagi orang makan perkara ataupun makanan-makanan yang sihat. Nak bagi makanan yang sihat. Jadi Kak Iza memang ada bekalkan ayam bismi. So anda yang berada di kawasan Setiawan, Manjung, Lumuk boleh dapatkan ayam bismi di kedai Kak Iza sebelah Pasar Raya Ekosik. Boleh dapat je. Atau besok orang dah nak ambil 30 pack. 30 pack, alhamdulillah rezeki ya. So Kak Iza nak share tentang Nigella sativa. Nigella sativa ni adalah bunga habatus sauda, memang bagus untuk kesihatan ya. Yang biasa punya 25, yang ada campur paha tu 5. Jadi semua 30. Semua 30. Buat pack siap-siap. Besok dia datang ambil ya. Okey, minta maaf salingan sekejap. So kenapa Kak Iza cakap Nigella sativa tu boleh merawatkan hujung kaki. Okey. Baru tadi je Kak Iza hantar dalam FB ya. Kak Iza bagi FB testimonial dia sangat bagus. Seorang ibu hamil 33 minggu. Kalau tak silap Kak Iza lupa. 33 minggu mengandung. Dia disahkan COVID. Jadi COVID dan di hospital, alhamdulillah dengan izin Allah. Dia minta tolong kawan dia beli habatus sauda, makan. Alhamdulillah dah dengan izin Allah sembuh dan dah keluar dari hospital. Dah keluar daripada hospital. Masya-Allah. Yang lagi satu berita yang menarik juga Kak Iza nak share. Penyakit COVID stage 4. Paru-paru ya, stage 4. Alhamdulillah dia pun cuba makan Nigella sativa. Nigella sativa tu adalah bunga habatus sauda ya. Alhamdulillah sembuh dengan izin Allah dan dia keluar daripada ICU dah. Masya-Allah. Tadi saya cuba share dalam Facebook. Kalau anda yang tengok live Kak Iza ni boleh tengok Facebook Kak Iza Oli House Setiawan ya, Oli House Setiawan. So boleh tengok testimoni, memang betul testimoni ni real. Kita tak tipu. Memang daripada pelanggan-pelanggan yang mengamalkan minyak habatus sauda ataupun Nigella sativa ni sembuh dengan izin Allah. So Kak Iza ni sebagai orang kata sebagai okey, kita duduk kat sini ya. Kita duduk sini bagi tenang-tenang sikit. Kat sana dia nampak macam, tapi kat sana lagi elok lah sebab cerah sikit, kat sini gelap sikit ya. So kita sebagai apa panggil, ambil handphone jap satu. Handphone lagi satu. Okey, minta maaf ada iklan sekejap. So Kak Iza sambung balik ya. Minta maaf yang tengah follow Kak Iza ni. So bukan sengaja tapi cara tak sengaja lah nak beritahu rasa happy. Kita rasa happy sebab apa? Ramai yang mengamalkan ramai yang orang makan amalkan dengan izin Allah sembuh.
kita terasa happy sangat. Syukur ya. So ini yang Kak Izzah hantar, tengok ya. Dia tak nampak aku ya. Mama. Ini adalah Kak Izzah nak baca customer COVID fighters tempat hampir ditidurkan oleh hospital kerana oksigen level drop teruk. Masa tu dia minta tolong jiran dia tolong beli, dia makan BSO. Alhamdulillah sekarang dia dah sembuh, dia dah keluar daripada hospital. Maksudnya stage 4 itu dah agak kronik dan doktor nak bagi tidur, tapi syukur. Dia mengamalkan Nigella Sativa, sembuh. Sebenarnya perkongsian ni Kak Izzah nak share bagi orang di luar nampak. So ada lagi satu pesakit hamil yang Kak Izzah cakap, dia 33 minggu dia terkena COVID. Alhamdulillah dia makan setengah sudu teh habatus sauda dan juga makan madu ya setiap hari. Dia ambil sehari 3 kali. Alhamdulillah sembuh dengan izin Allah. So ibu tu pun dah sihat walafiat. Ini kita cerita ni pasal apa orang kata testimoni betul. Kak Izzah rasa macam sebab apa? Syukurlah kan. Itu yang rasa macam sedih sikit. So seterusnya ada lagi anak dia, anak customer seorang ni yang positif, yang anak dia duduk satu rumah dengan kawan-kawan dia yang positif COVID ya. Satu lagi testimoni, anak dia duduk dengan kawan-kawan dia ni positif COVID. Bila positif COVID, ramai, lebih kurang beberapa orang dia kena tahan, tapi alhamdulillah bila anak dia dah mengamal sebelum ni minyak habatus sauda, dia amalkan madu, pati delima dengan cuti. Alhamdulillah dia pun orang kata dia dah terhindar daripada masalah COVID tu. Bila dia macam apa, alhamdulillah dia selamat daripada COVID tu, walaupun kawan-kawan dia kena COVID. Alhamdulillah, tu yang orang kata satu anugerah yang kita tak dapat nak cakap. Memang betul sebab memang betul boleh rawat hingga ke ujung kaki. Yang lain tu kita serah je pada Allah kan. Dan ini lagi satu, anak dia terkena COVID juga. Dia amalkan minyak habatus sauda, madu, pati delima, cukatin. Alhamdulillah 6 hari dia dah ada deria rasa, deria bau, dia dah ada dah. Maksud dia dah kena COVID, tapi bila dia makankan madu habatus sauda, pati delima dengan cukatin 6 hari, dia dah boleh dah. Deria dah ada rasa, bau dah ada. Sebelum tu dia kata tak ada. Ini ada testimoni yang Kak Izzah nak share hari ni, yang rasa banyak yang Kak Izzah dapat testimoni daripada sahabat-sahabat. Alhamdulillah, dengan izin Allah memang sembuh. Jadi kita sebenarnya kena yakin bila sebut, Allah kata sebut dalam Quran, penawar segala penyakit adalah habatus sauda ada penawar segala penyakit kecuali mati. Jadi bagi Kak Izzah itu satu bila orang dengar insya-Allah orang rasa confident nak mengamalkan, nak makan. Sebab bukan kita yang buat cerita tu, tapi dalam Quran dah beritahu dengan izin Allah, Allah bantu dengan cara sembuh. Okey. Jadi siapa pun sihat ke sakit ke, kita jangan cepat putus asa. Jangan cepat putus asa, jangan cepat down. Kita kena ada energi otak kita kena berfikiran positif. Jangan fikir negatif. Positif dia akan membantu kita bagi kuat. Jika kita berfikiran negatif, semua perkara akan jadi negatif. Jadi pastikan anda yang ada masalah COVID ke, tak ada ke, ambil perkara yang positif aja. Carilah jalan macam mana kita nak merawat, nak mencegah atau nak
apa orang kata, nak bentengkan dia daripada kita terkena dengan cara amalan apa. Kita ambil lah amalan-amalan atau makanan-makanan yang disebut dalam Quran, ataupun kita jangan kata Quran lah kalau kita takut tersalah cakap ke apa. Jadi bagi pendapat kita beramal lah makanan yang baik-baik, yang bernutrisi tinggi. InsyaAllah bila kita makanan yang bernutrisi tinggi, InsyaAllah dia boleh membantu kita punya imuniti kuat. Bukan kata jangan percaya apa yang disebut dalam Quran, tak masuk ke Izam. Nanti kita kata macam nak menjual produk sunnah. Bukanlah maksud kita macam tu. Masuk ke Izam, apa yang disebut dalam Quran tu semuanya bagus-bagus, hebat-hebat belaka. Cuma kita nak kena yakin dan percaya sahaja. InsyaAllah memang boleh. Tapi apa yang kita cakap ni adalah pemakanan sunnah, ya, pemakanan sunnah yang dimakan oleh orang-orang dulu, zaman-zaman Nabi dulu. Memang itulah pemakanan mereka. Jadi bila kita mengikut jejak-jejak mereka, insya-Allah kita akan rasa apa? Kita rasa yakin boleh. Okey. Apa yang kita nak share? Minyak habatus sauda adalah satu-satunya kaya dengan vitamin E, kaya vitamin D, kaya lemak yang sihat, kaya dengan apa orang panggil khasiat-khasiat lain, mineral, vitamin, kaya semuanya. Memang hebat sebenarnya. Cuma kita tak tahu je. Tapi bila kita tengok testimoni ni, Kak Izzah dapat testimoni pada pelanggan-pelanggan Kak Izzah dan Kak Izzah share dalam FB, Kak Izzah rasa memang salah satunya kita harus mencuba, kita cuba ambil peluang ini untuk diri kita sendiri. Kita tak nak nanti bila dah terlalu teruk, kita biarkan dia akan menyebabkan nyawa seseorang atau nyawa orang yang kita sayangi hilang. Jadi orang kata kita merawat sebelum benda tu lebih teruk. Orang kata cegah lebih baik daripada merawat. Jadi kita kena ambil sesuatu dalam badan kita untuk kuatkan sistem imuniti kita, pernafasan kita, jantung kita, saraf kita, usus kita. InsyaAllah mesti boleh, Kak Izzah yakin. Jadi apa yang Kak Izzah nak cakap je ni, minyak habatus sauda ni, mana ya minyak habatus sauda Kak Izzah ya? Hilang dah. Minyak habatus sauda ni dia adalah kaya dengan vitamin E. Kaya sangat vitamin E. Dan dia diproses menggunakan cara teknologi mechanical compress, perahan pertama yang tidak ditapis. Dan betul-betul daripada Nigella sativa tu sendiri. Jadi khasiat dia sangat best. Sangat best. Sekejap Kak Izzah ambil minyaknya. Wani tolong ambil yang esok yang dah buka saya punya mana. Jadi siapa-siapa pun boleh je minum. As long budak kalau umur 3 tahun ke bawah pun boleh ambil 1 titik sehari. Kalau budak 3 tahun ke atas, kita bagilah 2 titik atau 3 titik sehari. Kalau orang dewasa, kita ambil lah 7 hingga 11 titik sehari. Kalau kita yang dah kena COVID ni, ambil lah sehari 3 kali, insyaAllah. Yang dah kotak saya punya, yang dah ada kotak saya. Cuba cari yang dalam kotak saya, dah buka dekat depan. Jadi jangan tunggu sakit. Sebelum sakit tu kita beramal dulu. Nak sihat ke nak sakit tu semua Allah punya kuasa. Tapi kita sebagai apa orang kata sebagai manusia biasa ni, apa salah kita mencegah lebih baik daripada merawat. Kita beramal sekarang ni. Jangan tunggu sakit. So maknanya pastikan kita anak-anak kita, saudara mara kita, sesiapa saja beramallah dengan minyak habatus sauda. Memang bagus. Memang terbukti ya. Tu saya Kak Izzah share tadi beberapa testimoni yang kita rasa sedih sangat tu sebab apa? Sedih tu bukan rasa apa, sedih tu sebab sembuh tu tak sembuh. Rasa nak kongsi lah kan. Jadi inilah minyak habatus sauda yang sepatutnya satu rumah kalau boleh kat rumah ada satu rumah satu botol. Sekurang-kurangnya kita cuba beramal setiap hari, sehari 2 kali dengan kita dengan anak-anak kita. Nilai kesihatan tu tak boleh dibeli sebenarnya, tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Macam Kak Izzah dengan anak-anak, alhamdulillah memang makan setiap hari, insyaAllah kalau tak lupa memang makan. Dan Kak Izzah cuba asuhkan mereka makan daripada sekarang produk yang bernutrisi tinggi, supaya bila mereka besar nanti, walaupun mereka berada di mana saja pun,
InsyaAllah dia orang boleh amalkan. Mudah-mudahan mendapat sedikit pahala kita kita beramal dengan produk makanan sunnah ni kan, insyaAllah. So kalau anda nak beramal, jangan takut sebab tak pahit pun. Tengok Kak Izzah makan lah. Tengok Kak Izzah makan tau. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa berangin-berangin. Tak pahit. Tak pahit. Rasa berangin je. So pastikan ambil yang asli. Ini betul-betul asli. Betul-betul asli. Tak dicampur ya. Tak dicampur perahan pertama. Asli. Kalau boleh jangan makan yang kapsul. Sebab yang kapsul dia pecah dekat perut. Jadi kita tak dapat khasiat dia. Bukan tak dapat khasiat masuk kapsul macam ni. Bila pecah perut kita tak rasa dia punya macam Kak Izzah makan ni. Yang ni kita rasa pedas sikit. Kita rasa macam berangin sikit. Kita rasa macam sebenarnya tak pahit. Tak pahit langsung. Budak-budak pun boleh. Jadi kalau kita makan kapsul sayang tau sebab dia akan pecah dekat perut kita. Bila dia pecah dekat perut kita, kita tak rasa dia punya minyak zaitun kita, minyak habatus sauda kita tak rasa. Tapi bila kita telan tadi, alhamdulillah rasa dekat ni kerongkong ni. Orang yang ada masalah resedung dengan masalah lendir banyak di paru-paru, bila dia makan ni, lendir tu akan keluar sama ada melalui najis, melalui perpeluhan, melalui air kencing. Dia akan bersihkan, keluarkan kotoran dalam badan kita tu. Itu sebab orang yang makan BSO ataupun Nigella sativa ni ataupun minyak habatus sauda ni, insya-Allah paru-paru dia tak penat, dia tak sesak nafas. Dia rasa paru-paru dia lega, macam lancar. Itulah kelebihan minyak habatus sauda ni. Sebab bila Kak Izzah makan, dia kena rongga ni, Kak Izzah terasa dia punya rongga, terasa dia punya minyak tu masuk tu. Tak ada rasa tercekik pun. Alhamdulillah. Tapi kalau orang yang biasa mula-mula nak makan, mungkin dia rasa tak selesa sebab ialah maklumlah minyak kan. Bila terdan tu dia akan terasa sikit nak batuk ke ataupun rasa macam tersedak ke, tak apa. Boleh je minum air kosong. Tak ada masalah. Boleh minum air kosong seperti biasa. Dia tak ada kurang pun khasiat minyak habatus sauda, jangan risau. So anda tolong amal lah minyak habatus sauda ni sebab memang terbukti kajian dunia minyak habatus sauda boleh merawat masalah sistem pernafasan, terutama kita takut virus yang dalam paru-paru kita ni mendatangkan kesan bahaya dalam paru-paru kita dan nanti kita takut kita sesak nafas. Jadi beramal lah sekarang. So kebaikan dia apa? Memang orang kata banyak sangat yang kita nak share. Ada 35 jenis penyakit tu boleh rawat. Kak Izzah dah list dah, tapi nak cari list tu tak jumpa lah pula. Orang yang ada masalah gastrik boleh, orang yang masalah kecil manis darah tinggi, jantung, kecil manis, saraf, migraine, stroke, masalah pencernaan, masalah 35 lah Kak Izzah dah list dah. Maaf Kak Izzah terlupa. Parkinson, Alzheimer. Alzheimer tu adalah nyanyuk. Dan banyak-banyak lagi, insya-Allah memang boleh merawat jika kita amal betul-betul minyak habatus sauda ni sehari 2 kali dengan cara yang betul, dengan sukatan yang betul dan istiqomah, insya-Allah boleh nampak kesan sangat-sangat. Sebab dalam minyak habatus sauda ni dia mempunyai kaya dengan mineral, kaya dengan karbohidrat dan lemak yang sihat. Jadi kandungan karbohidrat dalam minyak habatus sauda ni mempunyai 38% karbohidrat. Mana karbohidrat yang baik dalam minyak habatus sauda tinggi, dia lebih kurang 38%. Kalau protein adalah protein yang sihat dari minyak habatus sauda ni, terdapat 21%. Sihatnya bagusnya bagus 21% sesuai untuk badan kita. Manakala asid lemak yang dalam minyak habatus sauda ini mempunyai ketinggian dia 35 hingga 38%. Masya-Allah. Hebat kan? Dan mineral dalam minyak habatus sauda ini mempunyai 6%. Okey, bagi anda yang tidak tahu persen-persen, tak tahu apa itu asid lemak, apa tu mineral, apa tu karbohidrat, tak apa, jangan pening-pening kepala, jangan rusing-rusing.
Jangan stres-stres. Beramal saja. Beramal saja, masya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita amal yang baik-baik ni, yang bagus-bagus ni, yang bernutrisi tinggi ni, insya-Allah boleh membantu masalah kita ya, insya-Allah ya, mudah-mudahan. Sebab memang dah ramai yang mengamalnya, syukur sangat-sangat boleh sembuh dengan izin Allah, dan sekarang dah macam orang lain normal dan boleh ke sana ke sini, masya-Allah ya. Apa yang kita nak beritahu, nak share, kita sebenarnya jangan terlalu fikir negatif sangat. Fikir positif saja, itu paling penting. Kalau fikir negatif, dia akan merosak lagi keadaan kita dan kita tak boleh melakukan kerja dengan sebaik yang mungkin. So jangan fikir yang baik-baik je, insya-Allah boleh je selamat, boleh je sembuh dengan izin Allah ya. Jangan terlalu memikir rumit-rumit sangat. Okey. Jadi pemakanan tu sangat penting. Jadi di samping kita makan minyak habatus sauda ni, sebenarnya jangan lupa kita makan apa? Minyak zaitun. Minyak zaitun pun bagus, dia merawat daripada kepala hingga hujung kaki. Sebab dalam minyak zaitun kaya pelbagai khasiat. Contohnya minyak zaitun, dia mempunyai hidroksitoroso dia. Dia mempunyai polifenol. Dia mempunyai oligenter. Semua tu sangat diperlukan dalam badan kita dalam keadaan kita sekarang ni. Jadi, apa kita nak share, dalam vitamin dalam minyak zaitun mempunyai vitamin A, D, E, K. Bagus untuk kulit lelaki ataupun wanita, sangat bagus. Dan dalam minyak zaitun juga mempunyai apa? Zero kolesterol. Jadi orang yang ada masalah kolesterol mesti kena makan minyak zaitun dan juga minyak habatus sauda. InsyaAllah dia boleh turun ke bawah. Macam 2 hari yang lepas, customer Kaiza ada kolesterol 8. Dia ada kolesterol 8 dan kita suruh dia makan minyak habatus sauda dan minyak zaitun. Mudah-mudahan dia turun sebab dia kata dia dah mengganggu jantung dia. Jadi orang yang ada kolesterol tinggi yang mengganggu jantung, ini adalah jari tengah tau. Jari tengah ni adalah melibatkan jantung. So Kaiza beritahu dia mesti dia kena beramal dengan minyak habatus sauda, minyak zaitun dan juga jus delima untuk rawatan yang ada masalah macam tu. Okey? Okey. Dengar tak suara? Clear tak? Harap boleh share dan like ya. Live Kaiza ni mudah-mudahan sedikit memberi manfaat kepada semua ya. Okey. Selain daripada apa kehebatan minyak zaitun? Kehebatan dia mempunyai antioksida tinggi dan membuatkan badan kita lebih stronger ataupun lebih kuat. Dan bestnya minyak habatus sauda ni dia boleh menembusi saluran darah kita tersumbat ya. Kita makan satu sudu besar minyak zaitun, dia boleh masuk saluran darah kita tersumbat hingga ke otak kita, ke brain kita, ke saraf kita. Itunya hebatnya. Hanya dalam minyak zaitun saja dia mempunyai antioksidan, dipanggil dia punya hidroksitorosol 30 kali ganda dan ada yang 60 kali ganda. Power dia tu dia boleh masuk tembus saluran darah kita ni. Jika orang yang ada masalah saluran tersumbat, mesti kena ambil bersama-sama minyak zaitun selain daripada minyak habatus sauda. Dan polifenol dia 10 kali ganda. Bayang yang polifenol dia 10 kali ganda. Polifenol tu lah yang halus, yang unik tu. Itu yang dia boleh ke seluruh badan kita, ke organ-organ dalam kita, ke sel, ke tisu. Dia akan memberi apa? Memberi kesan yang positif sangat. Di samping tu, dia boleh melawan radikal bebas seperti apa? Kuman-kuman, viral-viral, bakteria, sel-sel yang kita takut. Sel apa? Sel kanser. Memang kita takut. Jadi dia boleh menghalang daripada kemasukan sel tu ke dalam saraf kita, ke saraf badan kita. Sebab apa? Powernya minyak tersebut. Sebab bila orang yang ada masalah kanser, memang dalam urat dia, dalam saraf dia penuh dengan kanser. Tapi dengan izin Allah, bila kita makan yang mempunyai hidroksitorosol 30 kali ganda, 60 kali ganda, dia boleh tembus. Sebab Kaiza ada testimoni ramai yang ada kanser payudara, kanser buah pinggang dan kanser rahim. Alhamdulillah sembuh. Memang sembuh. Ini mata kepala Kaiza sendiri, orang tu yang bercakap sendiri. Masya Allah. Jadi bila kita amalkan makanan-makanan yang bernutrisi tinggi ini,
dia boleh mencegah daripada sel penuaan, sel sakit jantung, diabetes, sakit sendi. Macam-macam dia boleh, dia sel kanser dia boleh mencegah daripada berlakunya benda tu. Jika walaupun kita dah ada sekalipun, insya-Allah yakin dah memang boleh. Memang boleh sebab dah ramai yang memberi testimoni. Apa yang kita cakap tadi, yang ada yang dah sihat dah. Ada yang masih dah still rawatan. Tapi kita tak boleh berputus asa ya. Sebab bukan makan hari ni besok boleh sembuh. Ubat ataupun makanan suplemen ni bukan seperti ubat ya. Kalau ubat dia makan hari ni painkiller ke ataupun dia makan steroid, hari ni makan, hari ni dia hilang sakit. Tapi bila kita makan benda-benda yang bernutrisi tinggi yang semula jadi organik natural ni, dia kena mengambil masa sikit. Ambil masa tu sikit untuk apa? Baiki pulih sel kita tu. Sebenarnya sel kita ni dah berlaku oksidasi, sel kita ni dah perosak, sel kita ni dah lemah. Jadi bila kita makan, dia akan merawat sel-sel kita tu, tisu-tisu kita tu, ke organ dalam badan kita tu, dia merawat dan insya-Allah itulah daripada situlah bila keadaan dah sihat, dah sembuh, baru kita akan nampak kesan yang sangat positif. Jangan kata makan hari ni boleh sembuh hari ni, tak ada. Makanan semula jadi ataupun organik bukan macam tu ya. Dia tak sama macam ubat-ubatan kimia ya. Dia sangat membeza, okey. Dan juga oli kenter yang ada dalam minyak zaitun adalah bagusnya dia umpama seperti painkiller. Maknanya dalam tu nutrisi bertindak sebagai painkiller semula jadi. Jadi orang yang ada masalah hati radang, orang yang ada masalah sakit-sakit ya, dia boleh mengurangkan rasa sakit. Itu best ya. Itu dia dikatakan oli kenter. Kasih ada seperti umpama painkiller. Tetapi kategori apa? Painkiller organik. Dia tak sama painkiller yang kimia, tak sama dengan painkiller organik. Painkiller organik ni dia mengurangkan rasa sakit tetapi bukan hilang terus. Tapi dia mengurangkan. Kita rasa lega. Okey. Kalau painkiller biasa tu dia hilang tapi jadi balik. Tu yang tak bagus. Okey. Yang hebat juga dalam minyak habatus sauda, dia mempunyai squalene ataupun kita panggil lignan tu, dia boleh menghalang sel kanser tu bertambah aktif. Itu yang bagus. Dia boleh menghalang. Masya-Allah, sangat special bagi Kak Izzah ya. Dan asid linolik ada dalam minyak zaitun ni, ataupun kita panggil dia omega 3, 6 dan 9 ni memang dah ada dalam minyak zaitun, memang dah ada, insya-Allah. Kita tak perlu takut lagi bila kita beramal dengan minyak habatus sauda ataupun minyak zaitun, terutama minyak zaitun. Asid linolik dia ataupun kita panggil omega tu memang dah ada pun dalam tu. Memang dah ada pun, kita tak perlu cari omega lain dah sebab dalam tu dah komplit. Itu yang paling penting yang kita nak tu apa? Dia boleh menurun kolesterol kita, dia menurun tekanan darah tinggi kita, dia menurun radang, arteritis, sendi-sendi kita yang sakit. Dan juga dia boleh menahan pengumpulan platelet darah kita. Itu yang paling penting. Sebab bila benda keadaan kita makan ni dengan istiqomah setiap hari ya, kalau kita pergi cek setiap 3 bulan sekali, insya-Allah kita akan dapat result yang positif. Dah ramai yang yang beramal pergi cek 3 bulan, 6 bulan, kadang-kadang tu sampai doktor kata makan apa. Sampai ada doktor kata makan apa. Ada orang yang berani cakap, dia akan bercakap. Saya makan minyak habatus sauda, saya makan minyak zaitun. Ada orang berani cakap. Tetapi tak ramai yang berani cakap sebab dia takut doktor tu marah. Sebab apa dia takut? Kenapa makan kan? Jadi itu terpulang pada hak diri sendirilah kan. Kalau kita rasa kita nak cakap, kita cakap lah, tak ada masalah pun. Tapi apa yang Kak Izzah nak cakap, Kak Izzah pernah dulu anak sakit Cirrhosis Kak Izzah berapa bulan lebih kurang 6-7 bulan jugalah anak Kak Izzah cirrhosis ya. Cirrhosis tahap dah teruk dah, seluruh badan kecuali muka saja, seluruh badan cirrhosis. Doktor kata memang tak ada ubat dia, tetapi alhamdulillah dengan izin Allah cirrhosis anak Kak Izzah dah sembuh 100% dan tak ada parut langsung sehingga kini. Cirrhosis yang doktor kata tak ada ubat, tapi alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Dengan izin Allah sembuh sehingga sekarang tak ada parut. Masya-Allah.
Itu sebab bahasa Kak Izzah pergi buat check up dulu. Bukan buat check up, pergi last date dia nak tengok result. Bila nak tengok result, Kak Izzah bawa anak tu. Dulu kena buat appointment kat Ipoh, tapi tak jadi kat Ipoh sebab Kak Izzah minta dekat Manjung. Alhamdulillah bawa dia, Kak Izzah tunjuk kat dia, Kak Izzah cakap dah baik. Dia terkejut, dia kata, makan apa? Kak Izzah cakap makan produk-produk sunnah je. Macam tu je Kak Izzah cakap, minyak zaitun, delima, macam tu je dia cakap. Tapi nak jadi cerita lah ya, yang check up tu bukanlah Cina, Melayu kita lah. Dia kata, tak apa, makan je lah. Dia cakap macam tu. Alhamdulillah lah, dia macam support lah kita ya. Sebab apa, ada setengah yang tak support, tak bagi, betul tak? Tapi ada yang kata bagi. Jadi so Allah minta maaf ya, tertutup sekejap. So apa yang kita nak share, sehingga kini memang anak Kak Izzah dah sembuh dah. Kulit dia memang licin, tak ada parut. Itu Kak Izzah nak share. Itulah kepercayaan ataupun keyakinan tu kena ada. So jangan terlalu stres sebab dia akan mengganggu. Kalau stres akan mengganggu masalah kesihatan kita. Yang teruk lagi teruk. Jadi jangan, kita kena berfikiran, energi otak kita kena positif. Selalu kena positif. Jangan fikir negatif. Okey. So bagusnya lagi, dalam minyak zaitun juga mempunyai pelincir, kita panggil dia perapi, atau nama nutrisi dia emolin ni dia adalah nutrisi yang ada dalam minyak zaitun untuk melembab kulit dan sampai tu menjadikan macam kulit kita tak kering. Bagus untuk kulit kepala, untuk rambut ya, insya-Allah bagus. Dia sangat-sangat membantu. Okey. Beza ya, minyak zaitun dengan minyak batu soda sangat berbeza. Kalau minyak zaitun daripada buah zaitun yang hijau, dan kalau Nigella sativa ni atau minyak batu soda ni kita ambil daripada bunga dia, sangat berbeza. Cuma apa yang Kak Izzah nak share, tak kira siapa saja dengan live Kak Izzah ni, tolonglah beramai dengan minyak zaitun, minyak batu soda, dan juga kalau boleh madu. Tiga ni tolong amalkan setiap hari. Tiga-tiga makanan ni memang sangat bagus. Dia sangat Kak Izzah sangat sarankan beramal lah selalu. Di samping tu, bila kita beramalkan makanan-makanan yang nutrisi tinggi ni, insya-Allah dia akan memberi tenaga kat kita, dia memberi kesihatan jantung kita, membantu menurun kolesterol kita, memberi tekanan darah tinggi kita stabil. Bagi orang yang berumur 35 tahun ke atas, dia boleh menguatkan sistem dia lagi, sistem imuniti dia. Kalau orang tua pun makan, dia boleh meningkatkan sistem imuniti dia lagi. Di samping tu, dia boleh jadi kita awet muda. Semua orang nak awet muda, betul tak? Cuma nak awet muda tu bukanlah makan 2 botol boleh jadi awet muda. Taklah, mesti kena makan lebih sikit lah baru boleh jadi awet muda kan. Sebab makanan yang semula jadi, dia ambil masa lah. Ambil masa. Dan juga bila kita makan yang masalah yang bila kita ambil makanan yang mempunyai oligosacharid tinggi, insya-Allah dia boleh membunuh sel-sel kuman kita, sel-sel virus kita dalam kolon kita, dalam usus besar kita. Dia boleh membunuh sel-sel yang tak baik. InsyaAllah dia boleh membunuh. Di samping tu, bila kita makan minyak zaitun dengan habatus saudah ni, dia boleh memberi penyerapan kalsium tu dalam badan kita hingga ke otak. Maksudnya dia memberi sistem imuniti kita imuniti badan kita tu lebih power. Lebih power sangat. Sebab kalsium memang kita perlu dalam badan kita. Kalau kita kekurangan kalsium, kita akan jadi apa? Tak kuat, tulang reput, ataupun kita rasa mudah sakit sendi. Tapi bila kita makan minyak zaitun atau minyak habatus sauda, dia boleh menguatkan sistem saraf kita. Sebab Kak Izzah dulu pernah ada masalah saraf dulu, pernah Kak Izzah sakit. Selepas Kak Izzah sakit, anak Kak Izzah sakit. Dulu Kak Izzah punya tangan ni tak boleh buat macam ni tau. Tak boleh buat macam ni. Dia macam ni je dulu. Dia macam ni. Semua tak boleh bergerak. Tangan Kak Izzah dulu selama 5-6 bulan macam ni saja tangan. Tak boleh macam ni. Dah jadi keras tau. Keras. Orang kata dah krem. Sebab dulu kita ada masalah dekat sini, masalah kat sini. Siapa yang kena Kak Izzah, dia tahulah masalah dulu. So, berbulan-bulan tak boleh makan nasi. Berbulan-bulan kena orang suap. Berbulan-bulan tak boleh jalan. Tangan duduk macam ni. Macam ni. Dah rasa macam sakit sendi tu tak, sakit sendi macam menyucuk-nyucuk. Macam kita kata sendi kita ni macam kebas-kebas.
Alhamdulillah Kak Izzah amalkan apa? Amalkan minyak zaitun, madu, cuka tin delima. Amalkan. Lama kan tangan kita keras macam krem, macam water jam tu. Alhamdulillah lama-lama kita dah urut, sekarang jadi macam ni. Kalau dulu macam ni je. Kalau siapa yang dulu tengok Kak Izzah masa Kak Izzah baru-baru sihat, Masya Allah muka ni cekung sangat, tangan macam ni. Dah Kak Izzah merasa macam mana sakit sendi tu, tak sakit sendi, sakit saraf tu, dia menyucuk-nyucuk. Tak boleh nak tidur. Tak lena nak tidur. Alhamdulillah Kak Izzah amal je, amal istiqomah. Dan bukan Kak Izzah nak cakap besar, tak nak cakap besar, tapi apa yang Kak Izzah amalkan, Kak Izzah memang tak bakal buat hospital. Sebab keyakinan tu dah jadi 200%. Keyakinan tu boleh jadi 300%. Sebab Kak Izzah belajar nutrisi dan belajar homeopati, jadi ilmu-ilmu tu dia memberi perangsang tu tak? Perangsang. Alhamdulillah hingga sekarang dah sembuh, dah tengok boleh buat macam ni. Alhamdulillah sangat-sangat bersyukur. Jadi anda jangan stres-stres sangat. Sebenarnya ada orang kata yang boleh sembuhkan kita. Sebenarnya mungkin kita tak jumpa aje lagi. Tak jumpa. So anda yang mendengar ni, mudah-mudahan jadilah dia penawar. Mudah-mudahan jadi penawar dan boleh merawat kita. Tak kisahlah sakit teruk ke, tak sakit teruk ke, jadilah sebagian penawar kita untuk berusaha menyembuhkan diri kita. Kita jangan susahkan family kita, kita jangan susahkan anak-anak kita, kita jangan susah suami kita ataupun isteri kita. Kalau kita susah, dia orang lagi susah. Jadi kita jangan susah, kita cubalah. Sebab kita pernah cakap, duit bukanlah segala-galanya, tetapi kesihatan segala-galanya. Jadi kita kena, nak tak nak, mahu tak mahu, dalam keadaan sekarang ni kita kena kuatkan sistem imuniti kita, kuatkan sistem jantung kita, kuat sistem pernafasan kita, kuatkan sistem saraf kita, kuatkan sistem pencernaan kita, dan kuatkan sistem saraf kita juga. Jadi supaya insyaAllah kita kuat dan kita sihat seperti orang lain, ya. Itu yang Kak Izzah nak share. Mudah-mudahan sedikit perkongsian tu memberi kelegaan pada kita, terutama pada Kak Izzah sendiri. Walaupun anda nak cucuk pun tak apa, cucuk je lah. Tapi bila lepas cucuk, tolong ambil lah makanan bernutrisi tinggi ni, minyak zaitun, minyak habatus sauda, tolong ambil. Kuatkan balik kita tu, cegahkan supaya kita tak demam, kita tak batuk, kita tak sakit ataupun kita tak lemah. Kita bantu balik. Tak salah kalau cucuk pun tak salah. Kalau yang mana nak cucuk je, tak ada salah pun cucuk. Tapi selepas cucuk pastikan kita jangan demam, jangan sesak nafas, jangan rasa batuk-batuk. Kalau dah terasa macam tu, cuba up balik. Ambil habatus sauda, ambil minyak zaitun, ambil delima, ambil cuka tin, ambil semua-semua tu, bagi kuat balik, bagi melawan masalah yang datang tu. InsyaAllah mesti boleh. Macam Kak Izzah share tadi sekejap tadi kan, COVID dia dah stage 4 dah. Alhamdulillah dia dalam makan minyak habatus sauda, alhamdulillah dia dah sembuh. Stage 4, bayangkan. Kalau stage 4 tu, dia kata doktor nak bagi ubat tidur dah kat dia. Masya Allah, tengok pun takut no. Bagi ubat tidur, tengok tak bangun-bangun. Ya Allah, takutnya. Na'udzubillah, minta-minta kita tak adalah macam tu ya. So dia dalam keadaan stage 4, dia makan minyak habatus sauda, alhamdulillah dia sembuh. Rasa lega tak? Kalau kita jadi family dia, kita rasa tak tahu nak cakap lah, lega yang amat sangat kan. Itu yang seorang tadi. Yang seorang lagi pregnant, dia kena COVID. Bayangkan, pregnant 33 minggu kena COVID. Ya Allah, macam mana keadaan anak dia mesti lemah kan, mesti lemah. Tapi alhamdulillah juga dengan izin Allah, dia amal makan minyak habatus sauda, dengan izin Allah, mesej dia tu dia sembuh, dia boleh hilang, dia boleh keluar daripada ICU, dia boleh keluar daripada hospital. Masya Allah, sangat-sangat amazing orang kata, sangat-sangat terujalah Kak Izzah dengan ketabahan dia, dengan orang kata tak putus asa dia, dengan yakin dia. Allahu Akbar, Allah sembuhkan dia. So kita yang mendengar ni,
ambilkan satu iktibar. Mudah-mudahan parent kita, siapa-siapa saja yang alami tu, cuba kita bantu. Bantu dengan cara apa? Bagi info pun cukup lah. Ataupun bagi dia dengar pun cukup lah. Kalau kita tak mampu bagi duit beli untuk dia, kita tak mampu macam tu, just kita share sahaja, supaya dengan share kita tu dapat membantu dia. Betul tak? Sebab share tu hanya memerlukan, tak kena duit pun. Betul tak? Just share saja kan? Kan? Itu pun kalau kita dapat menyelamat ramai orang yang mendengar, kalau sembuh, Masya Allah, itu orang kata mungkin ada rahmat di sebaliknya kita akan dapat dengan bantuan kita share saja. So Kak Izzah harap sampai-sampaikanlah berita yang gembira ini kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang berada di mana sahaja. Sesungguhnya kita kena fikir macam ni, ajal maut semua di tangan Tuhan. Tapi sebelum ajal maut tu datang, kita kena usaha dulu sebaik yang boleh, sebaik yang mungkin. Usaha dulu. Setelah kita berusaha, kita bertawakal je, insya-Allah. Kalau ada rezeki, memang adalah rezeki kita. Kalau tak ada, kita berserah pada Allah. Sesungguhnya kita tak ada rasa macam menyesal, ya, sebab kita dah sampaikan benda-benda yang perkara-perkara yang bagus ini, atau perkara-perkara yang membantu ini. Okey. So kalau ada apa-apa nak tanya Kak Izzah, boleh je tanya dekat nombor telefon Kak Izzah 019 464 0167. InsyaAllah apa yang Kak Izzah boleh bantu, Kak Izzah bantu. Apa yang Kak Izzah boleh share, Kak Izzah share. InsyaAllah semoga apa yang Kak Izzah bagi tahu ni memberi manfaat untuk semua. Kalau tak nak WhatsApp kepada Kak Izzah, tak apa, boleh WhatsApp kepada tim Kak Izzah 019 641 6003. Boleh tanya mereka, insyaAllah dia orang pun boleh bantu. Mudah-mudahan Kak Izzah minta tolonglah share pada kawan-kawan anda di luar sana. Jangan fikir negatif, semua fikirkan positif untuk kita dan untuk semua orang. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, esok seperti biasa Kak Izzah akan share lagi pukul 5.30. Kak Izzah mohon maaf banyak-banyak jika ada terkasar sangat-sangat atau terlebih cakap tu, minta maaf. Ada terguris hati, minta maaf. Semua tu daripada kesilapan Kak Izzah sendiri. Kak Izzah minta maaf. Yang baik tu semua datang daripada Allah. Hanya Kak Izzah cuma sampaikan sahaja apa yang Kak Izzah belajar dengan cikgu Kak Izzah, guru Kak Izzah, Ustaz Kak Izzah. Terima Kak Izzah nak share kepada anda semua. So insyaAllah kita jumpa lagi besok. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye semua.